3, 2, 1. 60 dah. Assalamualaikum dan selamat kembali ke N-Gear. Awak datang hari ni memang cukup istimewa kerana inilah kali pertama kita akan memandu uji sebuah kereta elektrik. Ini jenama yang agak baru, tapi sebenarnya kalau awak tengok lampu ni, nampak Torx hammer dan bentuk grill tu, awak akan kenal kereta ini ialah mungkin ada DNA Volvo. Betul, ini adalah kereta yang bernama Polestar ataupun Bintang Kutub. Jadi inilah kereta mampu milik full elektrik yang pertama yang dihasilkan oleh Polestar. Mampu milik kat Europe lah, bukan kat sini tak mampu milik lagi. So kereta ni kereta yang elektrik sepenuhnya. Dia tak ada enjin, dia tak ada hybrid ke, tak ada. Ini semata-mata bateri sahaja. Dan kereta ni mempunyai bateri 78 kWh dan mempunyai motor elektrik 300 kW. Dia bunyi dah. Wow. Bunyi ni bukan bunyi radiator pasal panas. Yang ni saya rasa dia berbunyi sebab dia punya bateri tengah ada panas lah. Sebab kita baru lepas memandu, bateri dia akan ada naik temperature sikit. Radiator ni tengah jalan untuk sejukkan bateri, nak maintain bateri. Ini penting pasal selalu orang tanya, bateri kereta elektrik ni tahan berapa lama? Ini salah satu cara nak bagi dia tahan lama lah. Dan kalau tak silap saya sekarang, bateri kereta elektrik dia punya warranty dia tak kurang pada 100,000 km lah. Tapi bateri dia dah tahan lebih lama sekarang. Penambahbaikan dari segi jangka hayat bateri ni sebenarnya saya rasa berlaku atas dua sebab utama lah. Sebab pertama ialah dari segi penambahbaikan dia punya chemistry dia, dan yang keduanya ialah bila dia orang faham bahawa bateri ni akan cepat panas, dia dah tambahbaikan sistem penyejukannya. Kalau yang awal-awal dulu mungkin menggunakan udara untuk penyejukan, maksudnya ada kipas saja ataupun secara pasif. Jadi Polestar 2 ni menggunakan cecair untuk penyejukan. So dia ada radiator. Dekat depan ni ada dua benda yang nampak macam radiator. Satu ialah radiator untuk bateri, yang kedua ialah condenser untuk aircon. Rasanya lah ada dua benda kat situ lah. So dia bunyi kipas tu ialah untuk benda-benda tu lah. Jadi itu membuatkan masalah bateri overheat ni dah kurang lah. 300 kW ni, kalau awak biasa horsepower, kita kali 1.3 lah lebih kurang, dia 400 horsepower, 402 horsepower. Kalau saya tak silap, saya buat conversion. Jadi 402 horsepower tu membolehkan kereta ni memecut daripada Pegun ke 60 batu sejam ataupun 96 km sejam dalam tempoh 4.1 saat. Sebagai konteks, untuk awak dapat pecutan yang macam tu, awak kena beli C63 AMG. Boleh pecut ke 100 km sejam dalam tempoh 4.2 saat. So ini memang kereta biasa tapi performance macam supercar. Jom kita pusing, kita tunjuk sikit dia punya reka bentuk dah. Bila cerita tentang reka bentuk kereta elektrik ni, kita kena mula kat sini lah. Jadi untuk kereta elektrik ni, banyak orang akan nak tengok ruang barang kat depan lah, ataupun front boot tak besar sangat, 35 liter. So dalam ni sekarang ni lah yang datang dengan kereta ni ada 3 charger punya kabel ni lah. Yang ni untuk pasang kat rumah lah. Yang ni dia punya extension wire. Hampa punya extension wire biasa-biasa kan. Ni extension wire dia. Dia nak bagi sambung tak cukup panjang ke, boleh pakai yang ni lah. Yang ni aku tak tahu apa. Nampak macam sama macam yang ni. Reka bentuk kereta ni agak unik sikit unik sebab dia tinggi sikit sebenarnya daripada kereta biasa. Tak tahulah kerana Volvo nak hasilkan untuk Polestar ni kereta jenis crossover ke apa, saya tak tahu. Tapi nampak macam sebuah hatchback yang tinggi sikit pada biasa lah. So kita tengok dia punya reka bentuk daripada tepi tu memang common macam Volvo. Very simple lines, semua parallel lines, dan dia punya kemasan dari segi tingkap pun main segi-segi lah. Of course ada rounded corner sikit tapi ke bucu-bucu lah segi-segi semua. Dan apabila kita pergi ke belakang, memang lagi nampak garis-garis tegak. Punya baris dia punya semua sekata. Sampai anak saya tengok buat kali pertama, dia kata kereta ni kereta Lego ke? Memang you boleh bayangkan kalau Lego buat kereta boleh jadi rupa belakang macam ni. So apa kata kita tengok boot dia sikit. Boot dia macam biasalah, kereta-kereta moden ni semua boleh main tendang-tendang. Jadi awak boleh nampak ada bag di sini, backpack size biasa dengan bag drone satu sebagai konteks untuk tengok dia punya size. Tak silap saya, dia punya size ruang boot ni ialah 405 liter lah. Volume in terms of isi padu dia. So ciri dia typical macam Volvo, dia akan ada satu dia panggil apa nama ni, untuk grocery punya tempat lah. So basically kalau you beli grocery kan dalam beg plastik tu, boleh gantungkan dia kat sini macam ni.
Dia ada macam hook ni, kita gantung so beg tak bergerak merata-rata lah. Kalau tidak kan kita biasa letak kat belakang, mungkin nak kena cari tempat ikat ke apa. So dia dah buat siap-siap dah macam tu. So dekat bawah ni ada lagi ruang letak barang. Kalau kita tengok, tak tahulah berapa saiz dia, tapi total katanya 405 liter lah. Dan dia ada bagi macam stand kecil ni lah, kita letak. Dia akan pegang lah, so nak letak barang apa mudahlah, selesa. Ciri lain macam biasa, ada tie down hook. Untuk Volvo dia suka bagi tie down hook pasal dia dah jual cargo net. Depan sini ada tie down hook 2, belakang ni ada 2, dan sebelah sini ada 12 volt punya outlet. Dan ini ialah ski hatch opening lah. So kalau you nak letak benda panjang buat beli kayu ke, buluh apa ke, boleh masuk macam ni bila kita turunkan kita punya center armrest. Dan ni of course top tether untuk Isofix child seat. Okey, demonstrasi pertama macam biasa kereta elektrik pecutan. 3, 2, 1. 60 dah. 4.1 saat. Tak tahu lah, saya tak ukur tadi. Pecutan tu sebenarnya adalah satu elemen yang kecil saja dalam dunia kereta elektrik ni. Of course, banyak syarikat kereta menggunakan pecutan tu sebagai satu cara untuk menarik perhatian lah. Dengan menggunakan elektrik motor, mereka boleh mencapai pecutan-pecutan begini tanpa menghasilkan enjin-enjin yang mungkin berkuasa tetapi memerlukan selenggara yang banyak. Kereta ni walaupun dia mempunyai prestasi macam supercar, jarak penyelenggaraan dia mengikut kereta adalah 30,000 km. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya, kalau kita tengok dekat Polestar punya website rasmi, dia kata jarak selenggara tu sebenarnya ditentukan oleh kereta. Selagi kereta tak beritahu kita untuk hantar servis, kita tak payah risau. Yang 30,000 tu hanya sebagai dia punya anggaran dia. Ialah 30,000 km perlu untuk diselenggara. Bila bercakap pasal reka bentuk kabin kereta elektrik ni, kita nampak bahawa trend dia adalah untuk menghasilkan kabin ataupun papan pemuka yang kemas tanpa terlalu banyak butang. Kalau kita tengok kereta ni, tak ada butang kecuali ada sini saja. Ini satu tombol, 2 butang untuk pemanas cermin depan dan belakang, kemudian lampu kecemasan. Itu saja. Dekat sini tak ada langsung pun brake, electronic park brake pun tidak ada, hanya ada butang untuk P dan untuk masuk gear. Bila kita tekan P tu dia akan menyalalah parking brake kat situ. Tapi kalau kita settingkan kereta kita untuk, sebagai contoh ni creep ni kita off, bila kita berhenti je parking brake semua pun akan berhenti. So dia punya cara pemanduan dia adalah sedikit berbeza daripada kereta biasa pasal dia tak ada clutch. Jadi dia punya pendikit ataupun throttle tu agak sensitif dan kita boleh kawal kelajuan kita. Awak nak tengok saya tunjuk kita nak bagi seperlahan yang boleh pun boleh. Kita nak bagi dia bergerak 1 km sejam pun boleh. Kita boleh kawal dengan sangat halus. Dan Polestar ni macam dia kereta biasa, dia ada one pedal operation. Apa dia one pedal operation ni? One pedal operation ni maksudnya kita tak perlu menggunakan brake. Bila kita lepaskan saja pendikit hampir ke gelongso, dia akan mula membrake. Jadi untuk kita gelongso, kita kena ada sedikit tekanan, slight pressure on the throttle. Macam saya cakap tadi, Polestar 2 ni mempunyai bateri berkapasiti 78 kilowatt jam lah. Untuk kereta ni katalah kita anggarkan 5 km untuk setiap kilowatt. Jadi kita kali je dengan 78 lah. Dan dia dapat 350 campur 40, 390 km untuk jarak pemanduan biasa. So itu dia punya claim driving range pun lebih kurang tu juga. Lebih kurang 400. Dan kalau kita tengok the different publication lah yang sebut dia punya range, lebih kurang tu juga lah, antara 380 sehingga 400 km. Untuk kereta ni semalam bila kita gunakan charger yang menawarkan 40 kW, memerlukan lebih kurang setengah jam daripada 44% ke 80%. Kabin saya rasa tak ada masalah, sangat best pasal ada skrin sebab ada bumbung kaca ni. Bumbung kaca ni memang the best in the world lah pada saya. Rasa panas ke? Tak rasa sangat panas pada saya sekarang, tapi hari ni pun taklah terik sangat, dan bahang memang tak berapa rasa sangat. Kena dekat kat sini baru rasa bahang, kat sini dah tak berapa rasa sangat bahang. Overall kabin ni okey. Hitam semua, simple. Nak kata terlalu mengujakan tidak, nak kata boring pun tidak. Saya rasa kabin ni boleh jadi evergreen. Dan dia punya kursi pasal menggunakan fabric agak grippy, dan dia punya bolster ni pun juga agak besar. So kalau kita bawa laju kona-kona pun kita taklah gelongso banyak sangat. Tak flashy, practical, useful, dan ada safety features banyak lah macam biasa. Cuma satulah, jangan tekan throttle pedal tu terlalu kuat masa dalam bandar lah, kecuali ada memang jalan yang lapang. Pasal dia punya kadar pecutan tu memang sangat mengejutkan. Cuba tengok ni, saya tak sengaja. Dah 100 km sampai kat ujung. Bukan jauh mana pun. Tak ada bunyi kan?
Okey, kita dah puas lenjan kereta ni. Sekarang saya nak tunjuk kat korang macam mana cara kita nak charge kereta elektrik Volvo, atau Volvo lagi aku nak sebut, Polestar 2 ni. Jadi ini dia punya tempat charging dia di kereta, dan ini dia punya plug dia, rupa dia. Jadi kita tengok yang ni dia punya matching lah, samalah. Yang kat bawah ni ialah tempat masuk DC, kat atas ni ada 3 tu ialah untuk dia sembang lah kereta lah, communication port dia. Kalau untuk kita charge di rumah, dia hanya pakai yang atas ni saja, maksudnya satu communication port, dua lagi untuk power ke, macam tu lah lebih kurang, saya pun tak tahu. So nak gunakan benda ni, first kali kita cucukkan ke sini. Bila kita cucuk, lampu telah berubah kan ke warna hijau. Jadi maksudnya sekarang ni nak suruh dia sembang lah. Kita tekan kejap, dia kata plug, ready. Kita tekan, sekarang dia tengah sembang. Nampak dia tengah tanya, waiting, dia tengah interrogate kereta. So bila dia start interrogate kereta, sekarang dah preparing. So dia dah nampak dah, dia dah faham dah. We will start charging in a few seconds. Ready. Dah dia dah mula dah start dah. Sekarang kita tengok daripada mesin ni dia tahu tau status bateri berapa peratus. Ada 43%, sama macam dalam kereta cakap. So sekarang ni dia tembak kuasa bermula dengan 27. Tengok dia tengah naik. Yang ini boleh tembak 40 kW, 38. Dia take about seminit, 2 minit macam tu untuk dia naik ke 40 kW. Lepas tu dia akan boleh duduk kat 40 kW tu selagi bateri boleh terima 40 kW. Lepas tu dia akan mula turun. So sekarang ni sistem yang ni ialah sistem 400 volt. Nampak dia tunjuk Jadi power yang dia tembak 98.9 amps. Pasal yang ini sistem ni memang boleh tembak 40 kW at 100 amps. Kalau ada sistem yang lebih besar mungkin boleh tembak lagi banyak amp, lagi banyak kilowatt lah. So kalau awak jumpa DC charger yang 800 volt, dia boleh tembak lagi banyak elektron masuk dengan lebih cepat lagi. So itulah cara kita nak charge. Yang ni sekarang charger ni free. Pasal ini memang dipasang oleh Vision Motorsports, importer kereta ni dengan pekema. Jadi pekema pasang dekat dia orang punya showroom. Ahli-ahli dia orang bagi untuk pakai secara percuma. Pasal dia walaupun dia dah tulis kad apa sendiri, saya tak ada perlu tap kad apa, tak ada pin number. So procedure untuk charger yang mungkin berbayar, perbezaan dia selalunya lah ada payment punya gateway lah. Macam setengah kereta company macam Tesla, dia punya handshake untuk payment semua berlaku dekat kereta, kita tak payah buat apa-apa. Setengah sistem yang bukan tied in to manufacturer, selalunya mungkin ada card ataupun pin number lah yang kita kena tekan. Macam yang EVgo pun yang kita bisa tengok dekat shopping complex tu, dia selalunya ada card dia. So, dalam card tu dia boleh tap, dia akan tahulah kita ni subscriber ke, pelanggan ke, baru dia boleh bagi charge. Cukup tak review saya? Lengkap? Kalau lengkap, tekanlah butang like. Kalau dah best tu, kongsi bila ada kawan-kawan. Kalau ada kongsi dengan kawan-kawan, tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita mau naik video terbaru. Kita jumpa lagi.